Dengar rasanya, tak kau follow me. Alangkah harum rasanya, tak kau follow me. Oh, follow me, memikat hati. Alangkah dengar rasanya. Okay guys, so selamat pagi guys. Hari ni belum lagi mula kerja belum mula kerja, kita dah buat video sebab nanti bos kita datang, kita tak boleh buat video. Betul. Okay, so selepas berkurun lamanya kita tak pergi ke Thailand. Hari ni kita decide untuk pergi ke Thailand lah. Ya, betul. Kita masuk bulan 2. Hari ni bukan Ini dah bulan 5. bulan 6 lah. Betul. 4 bulan guys tak pergi Thailand. Mentah tubuh seluruh tubuhku. Hari ni kita dengan outfit baru tengok. Oh lah. Alamak, kasut baru Ni kasut. Ni bukan sebarang kasut, bukan kasut ride sebenarnya, kasut hiking. Jadilah. So kita ride and hike. Oh, yelah. Aku kasut biasalah. Cuma seluar mungkin aku tukar lah. Okay, so mana destinasi kita? Macam biasa, kalau dengan Phonik kita ke Betong lah. Sebab kita dengan sahabat handai kita di Yala. Handai ke? Okay, kemudian kita plan nak pergi ke Yala pada hari besok. Besok. Ya, besok lah. Besok lah. Besok lah. Malam ni tidur kat sana. Tidur dekat Betong, kedai Abang Zan, sahabat handai kita. Dan kita akan terus berjalan kita ke Yala. And then kita nak explore sikit-sikit lah situ. Tak boleh semua sebab walaupun cuti kita panjang, sepatutnya kita sampai hari Selasa. Tapi dah macam mana, tak dapat. Tak dapat. Senin saja, okay? Right, so kita pergi ke Yala, pergi tempat yang kita belum pernah pergi lagi, makan-makan lah. Biasanya kita fokus pada makan. Ya, betul. Sebab kita sekarang kekurangan tenaga, kita kena makan lah. Krisis kekurangan tenaga, kita kena banyakkan makan. Baik, lepas sampai Yala apa semua, kita balik semula ke Betong. Bukan aktiviti bebas. Bukan seksualiti bebas. Kemudian barulah kita pulang semula ke tanah air. Ya, yang tercinta. Betul. Kita cuba fokus kita nak keluar awal lah. Keluar awal pagi. Jangan pukul 4 petang lah. Jangan pukul 4 petang. Salah pagi. Ada. Oh, ya. So kita jumpa selepas inilah. Ya. Oh, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua guys. Okey, bertemu lagi kita pada tengah hari yang indah permai ini. Alright. So hari ni kita nak ke mana guys? Hari ni kita ada ride lagi guys. Kali ni ride balik kampung kedua. Nak sambut Raya Haji kat sana Orang kampung kedua ada buat korban lah orang kata. So kita nak ke mana hari ni? So hari ni aku dengan Kamen Rider nak ride ke Betong lagi. Dan bukan semata-mata ke Betong lah, mungkin kita akan ke Yala untuk buat sikit eksplorasi kat sana kita nak mencari satu tempat yang agak rare untuk kita lepak kan. Okey, so hari ini insyaAllah kita cuba cross border pada malam ini. Harapnya sempat lah. Alright. Dan sekarang dah 1.25 tengah hari, 30 hari bulan 5 hari Sabtu 2026. So hari ni perjalanan agak jauh sikit lah. Orang kata kita direct daripada tempat kerja tadi dekat Air Keruh, kita terus ke Pekalau Hulu. Dan laluannya macam biasalah, kita akan lalu Highway Plus, naik ke atas menuju ke utara tanah air, dan seterusnya kita akan exit ke Kuala Kangsar. Kita akan lalu Gerik dan kita terus ke Pekalau Hulu. Nanti mungkin aku nak minta ihsan sikit lah dengan Kamen Rider. Dia punya kuota minyak budi 95. Aku punya dah habis. 200 liter tak ke mana guys. Sikit saja sebenarnya. Tapi tak apalah. Harap Kamen Rider bermurah hatilah untuk memberi sedikit
sumbangan Budi 95, kuota minyak dia kepada aku. Okey, so sekarang kita dah sampai dekat Tol Aikro. Kita akan keluar, kita masuk highway daripada Tol Aikro lah. InsyaAllah harapnya tak ada apa-apa lah. Okey, jam pun dengan kata dekat Simpang 4 tu nak menuju ke Pedah Linggi tu agak jam situ. Sini pun tengok macam jam juga ni. Sikit lah sini. Okey. Oh lemak tuan, tak muat pula nak masuk lah motor ni. Okey, so Kamen Rider dah penuhkan minyak tadi dekat Shell. Aku dah penuhkan malam tadi dekat Petronas Selanda. Malam tadi pun terpaksa aku pinjam ataupun minta sikit kuota minyak bini aku. Okey, sekarang ada balance sikit je lagi. Ada 12 liter kot. Nanti tengoklah aku isi minyak dekat mana-mana boleh guna. Habiskan yang tu. Okey, so jom kita menuju ke utara tanah air. Kita masuk highway plus. Aku terlupa nak bawa handphone satu lagi untuk buat navigasi. Hai, lupa lah. Tak apalah. Harapnya Kamen Rider dapat membuat navigasi dengan cemerlang dekat Thailand nanti. Okey guys, so jom kita teruskan perjalanan kita. Dan kita jumpa nanti selepas ini dekat mana-mana lah. Tengoklah sama ada berhenti sekejap dekat Sungai Buloh ke untuk beli air. Aku lupa beli air tadi. Alright, jom kita teruskan perjalanan kita menuju ke Betung, melalui Bukit Berapit. Ayo kita. Okay guys, sekarang kita dah berada di baru saja melepasi Tol Simpang 4 guys. So kelihatan jalan agak jam. Dan tak tahulah kenapa ni sampai macam jam dia tu agak parah juga. Sampai tak bergerak pun ada. Kadang-kadang tu dia berhenti, kereta tak berjalan. Okay, mungkinkah kat depan sana ada kemalangan ataupun tak pasti. Tapi itulah, kita cuba jugalah pelan-pelan selit macam ni kan. Tengok sebelah kiri menyesi lane tu macam clear, tapi ada juga kereta yang guna. Tapi tak apalah, kita pelan-pelan lah. Motor pun ada. Oh, Kamen Rider dah ke depan dah. Oh, tak boleh ni, aku kena selit ni. Aku kena selit kejar Kamen Rider sebab dia dah ke depan dah. So kita jumpa selepas ini guys. Nanti aku akan update lah apa yang berlaku kat depan nanti. Alright, kita jumpa selepas ini. Okay guys, kita dah sampai dekat Susu Pedah Linggi dah ni. Dan keadaan trafik dah macam kembali normal. Pedah Linggi lagi 1 kilometer ke depan. Tapi macam tak ada apa pun sebenarnya. Aku pun tak tahu kenapa. Mungkin satu break slow, yang lain pun semua ikut break. Itu yang jadi macam jam kot. Mungkin aku rasa lah. Kamen Rider pun tak tahu ke mana. Dia dah, tadi aku perasan dia ke depan. Lepas tu mungkin aku dah tersepit dekat celah-celah kesesakan lalu lintas ni. Dia dah ke depan dah. Aduh, dah kena tinggal dengan Kamen Rider. Tak tahu ke mana dia. Okey lah guys. So sekarang dah 2:12 minit petang guys. Matahari tengah mencarak lagi. Agak panas juga. Tapi tak apalah. Kita teruskan juga kita punya perjalanan kita menuju ke Betung pada hari ini guys. Dengan harapan semoga sempatlah kita cross border pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay, so aku nak cari Kamen Rider dulu. Aku tak tahu ke mana dia pergi dah. Kita jumpa selepas inilah guys. Alright, shalom dulu. Later. Akhirnya dah jumpa balik lah Kamen Rider.
Tadi dia ke depan, tadi laju. So sekarang kita dah dapat orang kata bersama-sama kembali lah. Okay. Aduh, tak tahu kenapa tadi jam. Habis sangkut. Okay lah guys. So dah jumpa Kamen Rider. Nanti aku pun nak connect intercom dengan dia lah. Okay, kita jumpa tempat ini guys. Okay guys, kita dah sampai Sungai Buloh guys. So kat sini kita akan berhenti kejap lah untuk basahkan tekak. Mungkin dekat hujung sana. Berhenti relax kejap, cari air kan. Cuaca panas macam ni kadang-kadang mata pun jadi layu. Kita relax sini kejap lah. Barang 5 minit, 10 minit ke. Lepas tu kita boleh teruskan kembali perjalanan kita lah. Okay lah. Jom kita lepak kejap kat sini. Kita berada di Botanical Garden Kita berada di Sungai Buloh Garden. Ada? Dah. Oh. Ciko Ciko. Dulu dia artis Ciko. Ciko Rahab. Okay guys, so kita berehat sebentar sebelum kita teruskan perjalanan menghala ke arah lokasi kita, iaitu di persimpangan Kuala Kangsar. Tapi dalam perjalanan ni kita mungkin ada berhenti lagi. Kita berhenti lah kejap. Berhenti kejap lah. Mana kita tu? Ini mana? Dekat Alfonso pula. Apa nama tak? Nanti tengok balik. Ya, tengok balik lah kat mana. Sebelum kita nak susur masuk ke Kuala Kangsar, kita ada berhenti sekejap lagi. Cuma kita nak sembahyang di mana? BHP sempat tak? Tempat ke? BHP Kuala Kangsar kan? Dan bila dah masuk susur tu, lagi dalam sejam 2 jam untuk sampai ke 3 jam lagi. Untuk sampai ke Pengarah Ulu. Ya, betul. Okey. Okey. Alright guys, so sekarang dah 4:07 minit petang guys. Sudah tiba masanya untuk kita teruskan kembali perjalanan kita selepas berhenti rehat di arena Sungai Buloh ini guys. So jalan. boleh jalan. Okay. Cuaca agak panas guys. Inilah dia bangunan Finas. Bangunan baru Finas. Yang mana semua penerbitan filem dan juga kelulusan filem dibuat di sinilah. Yo. Okey, jom terus kita teruskan lagi perjalanan kita guys. Dan aku dah plan lain sikit hari ni. Yang mana kejap lagi kita akan singgah dekat arena Ulu Bernam bukan. Ya Allah asal aku lupa pula kita akan isi minyak kat situ lah. Lepas tu kita teruskan lagi perjalanan kita. Dan sebelum masuk kita akan top up minyak dekat Petronas Pekala Ulu. Okey guys, jom kita teruskan kembali perjalanan kita selepas kita selesai berehat tadi. Makan roti dulu sikit. Nanti nak makan malam dekat Thailand lah. Perut dah lapar sebenarnya, tapi tahan dulu lah kan. So jom kita teruskan kembali perjalanan kita. Dan kita jumpa lagi selepas ini. Ayo kita. Alright guys, okay. So kita dah sampai arena Ladang Bikam guys. Hentian rehat Ladang Bikam. So kat sini aku nak top up minyak dan stesen minyak yang ada hanyalah BHP. BHP pun BHP lah, tak kisahlah kan. Minyak aku dah turun ke 2 bar. Tinggal 2 bar lagi. So aku top up kat sini lah. Dan lepas ni kita top up dekat Pengala Ulu pula. So aku rasa di sini kena beratus sikit aku ni isi minyak.
Tak apalah, beratur pun beratur lah. Ni kereta ni nak pergi dah ni. Belum. Tak apalah. Okay guys, lepas ni kita jumpa. Okay lah. So kita isi minyak dulu lah. Jadi budi aku ada lagi dalam 12 liter. So kita kena set 24 liter lah. 24 ringgit. So kita take 24 ringgit. Okay, boleh. Subsidi balance 24 ringgit 79 sen. Continue lah. Okay, ayo kita top up minyak dulu. Kami top up minyak penuh-penuh dulu kat sini. Dan kerugian yang Poknik alami adalah RM19.35. Selepas selesai top up minyak, kami solat jamak kasar kat sini. Dan selepas selesai solat, jomlah kita rehat dulu sekejap. Okay guys, sekarang kita dah pukul 6 petang dah. 6:04 minit petang. So sekarang kita berada di RNR, apa nama ni? Lada Bikam. Hentian Lada Bikam. So tiba masa untuk kita nak gerak sekarang. Okay, gerak dulu. Okay. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. So tadi jumpa dengan peminat YouTube Kamen Rider. Gitu. Peminat YouTube Kamen Rider. Dan dia pun ada juga tengok aku lah. Perasan aku dalam video Kamen Rider. Dia orang Perlis. Orang utara memang. Dia peramak. Sangat-sangat peramak. Okey. Okey, so jom kita sambung kembali perjalanan kita untuk menuju ke Susu Kuala Kangsar. Kemudian kita terus ke Gerik. Daripada Gerik tu kita akan cuba teruskan jugalah sampai ke Kuala Hulu lah. Harap-harap sempat lah sebab sekarang dah pukul 6. Macam sedikit kelambatan. Aduh, sempat kot. Cubalah. Okey. So jom kita sambung kembali perjalanan kita untuk menuju ke Betung, sempadan Bukit Berapit. Kita jumpa lagi selepas ini guys. Shalom dulu. Okay guys, kita dah baru melepasi terowong tadi guys. Okay, terowong pula. Baru melepasi Ipoh. Kita baru melepasi Ipoh. Dan kejap lagi kita nak masuk terowong lah. Seperti biasa, ini adalah terowong yang wajib kita lalui kalau kita naik highway plus untuk ke utara tanah air guys. Melainkan sampai Ipoh je. Kalau sampai Ipoh tak masuk terowong lah. Dan seperti yang aku pernah bagi tahu sebelum ni, terowong ni dia ada dua. Satu terowong Menora dan satu lagi terowong Meru. Okey, Meru. Gitulah. So yang ni adalah terowong dua, terowong Menora. Yang mana dekat tengah-tengah nanti dia ada macam terowong yang boleh ke terowong sebelah. Dia ada laluan yang boleh sampai ke terowong sebelah. Sekejap lagi. Ni dia. Ni dia. Okey. Itu dia. Okey. Dan sebelah sana terowong Meru. So kita baru saja nak melepasi terowong ni. Sekarang dah pukul 7.03 minit petang dah. Aku pun tak tahulah, harap-harap sempatlah sampai ke border sebelum pukul 9 ataupun 9 lebih sikit lah. Sebab kalau tak silap aku, border tutup pukul 10 waktu Malaysia. Kalau tak silap lah. So harapnya sempat lah kita cross border pada petang ini, pada malam ini. Okay, Kamen Rider dah ke depan. Dan lepas ni kita akan masuk Susu Kuala Kangsar guys. Alright. So ayo kita teruskan lagi perjalanan kita, InsyaAllah.
dengan harapan semoga kita sampai ke border sebelum border tutup. Okey, kita jumpa nanti selepas ini pula. Boleh layan lag sekejap. Okey guys, akhirnya 7:17 minit malam dah. Kita sampai dekat susu Kuala Kangsar guys. Kita tak akan berhenti kot dekat sini sebab minyak dah isi tadi dekat Al-Adabi Camp. Jadi kita cuba teruskan perjalanan sampai ke Kuala Ulu lah. Oh, sedap betul lah. Oh, bestnya. Oh, syoknya layan corner. Oh, 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 damn. Oh, oh, syoknya. Oh. Aduh. Okay, so kita plan andai kata kita sampai dekat Gerik pukul 9 malam, kita terpaksa bermalam dekat Gerik lah. Sebabnya Gerik ke Kuala Ulu dalam lebih kurang 1 jam juga. Kalau kita sampai Gerik dalam pukul 8, okay, sempat lagi. Alright. So kita dah baru saja melalui ataupun menyusuri ataupun melepasi tol Kuala Kangsar guys. Alright, kita sambung lagi kembali perjalanan kita. Bontot dah sakit, telinga pun dah sakit. Okay, kita jumpa selepas ini. 1 hour later. Okay guys, kita dah sampai Gerik guys. Tepat pukul 8.30 malam. Oh, ni tak tahulah ada upacara apa ni. Yalah, so kita ada dekat Gerik dah sekarang ni. Kita boleh lalu ke? Okey. So kita ada lebih kurang dalam 50 km lagi untuk nak sampai ke Pegalang Hulu guys. So hai. Yalah, sini baru lepas hujan ni. Jalan basah. Nak laju sangat tu tak berapa nak digalakkan lah. Okey, dah hijau. Jom kita. Alright guys, kita jumpa selepas ini guys. Doakan kami supaya kami agar kami boleh melepasi border pada malam ini. Okey, kita jumpa selepas ini. Okey guys, sekarang ada 9:10 minit. 9:10 minit malam. So kita dah sampai dekat Petronas Pegalang Ulu. So kita kena cepat-cepat sikit lah ni sebab nak isi minyak. Lepas tu kena pinjam IC Kamen Rider je. Aduh, ya Allah. Aduh. Kena cepat-cepat lah ni sebab kita nak mengejar masa untuk masuk ke border nanti. Aku rasa pukul 10 waktu Malaysia. Ni 9:10 dah. Aduh. Ya Aduh. Okay guys, kita jumpa selepas ini guys. Aku nak isi minyak dulu. Allahu Akbar. Aduh. Oh. Kami singgah lagi kat stesen minyak, iaitu Petronas Pangkalan Hulu. Dan oleh kerana kuota Budi 95 Poknik hanya berbaki 3 liter, dia terpaksa minta belas ehsan Budi 95 Kamen Rider pula, dan kerugian Budi Madani 95 Kamen Rider untuk Poknik kali ini adalah 8.332 liter. 1 hour later. Aduh. Kau tolak ataupun kau tarik. Dia tak boleh pergi ni. Kuat lagi. Okey. Oh, sure. Dia jadi sangkut situ. Oh. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Memudahkan segala urusan. Selamatkanlah perjalanan.
Okay guys, so alhamdulillah kita dah selamat masuk Betong. Cuma yalah, insurans je belum settle lagi. Aduh. Yang lain dah settle dah semua, declaration apa semua. Cuma insurans je belum lagi ni. Sebab yalah 2 hari lepas aku dah call Abang Zan minta tolong dia buat. Lepas tu dia kata okey sebab ejen dia buka. Lepas tu tiba-tiba pula tadi call dia kata ejen dia tutup pula hari ni. Aduh. Sebab dengan info tadi kadang-kadang dia buat roadblock malam. Bila dia buat roadblock, masa masuk sini dia akan check sekali insurans. Sedangkan kita insurans kita minta tolong buat kat dalam. Risau lah takut jadi apa-apa kan. Aku dah orang kata apa, dah berdebar juga ni sebenarnya. Tapi tak apalah, kita tawakal je lah. Aduh. Hilang rasa lapar kejap. So tadi untuk urusan borang TM2, biasalah kena RM6 lah. Kalau rasa rajin, tak nak isi, tak nak minta dia orang isi, bolehlah isi sendiri. Lepas tu bila dah cop pasport, pergi buat declaration, dekat declaration dia kenakan lagi lah RM5. So yang baru ni dia akan bagi kita sign satu borang saja dan kita simpan borang tu. Nanti bila nak keluar nanti baru kita serahkan lah dekat immigration, dekat custom nanti. Tapi Kamen Rider tadi dia buat sebelah sana, 2 borang dia kena sign. Entahlah, aku pun tak faham lah macam mana keadaan dia. Jadi pening sikit lah. Okay guys, so kita jumpa kat kedai Abang Zan lah. Okay, jumpa kejap lagi. Okay guys, sekarang kita berada di restoran kayu arang. Kayu kopi. Kayu neraka. So dah sampai tadi 10.30, 10.35 lah. Waktu Malaysia. Sekarang dah pukul apa? Sekarang dah pukul 11 suku lah, 11.12 waktu Malaysia lah. So dah lebih kurang dalam 40 minit. Makanan belum dapat lagi. Sama sebab nampakkan warga asing. Betul lah, warga asing. Kita lah. Kita warga asing datang ke Betong dengan cuti hari Pabali, hari Raya Haji. Di Pabali. Wesak yang Pertuan Agong dengan Wesak punya inilah. Tapi yang bestnya apa? Dah tutup Tutup siap. Kedai dah tutup lah. Mungkin kita adalah customer terakhir. Biasanya kalau terakhir ni mungkin makanan dia lazat. Dia Itu memang lazat. Memang lazat ni. Oh, ni call girl ni. Okay, harapnya makanan yang terakhir ni dia tak buat sambil dewa lah. Betul lah. Buat dengan ikhlas mungkin lah. Jangan dia campak. Sekejap, aku nak tengok ni butang apa ni? Vocal enhancement. Okay sana. Okay, alright. So itulah selepas kita tertipu dengan waktu tutupnya ICQS. ICQ. Betul dengan pengaruh dulu. Sepatutnya kita ingat pukul 10 waktu Malaysia, rupanya pukul 11. Ya betul. 10 waktu dia. Aduh. Punyalah struggle kita daripada mana tadi? Berkejar-kejaran. Bawa 1-2, 1-2-3. Alah sampai sini rupanya cek balik pukul 11 malam waktu Malaysia. Waktu tu sekarang ni masa tu saya sampai dalam pukul 9. Ni sekarang ni dah tutup lah. Betul lah. 9 waktu kita. Betul. Cukup dah air ni. Cukup lah, nanti pergi SBE kot. Kalau tak cukup tu banyak lah. Boleh lah. Ada tu. Nampak tu kan. Lebih kurang sama. Tu lah. Ni warna putih tu warna merah. Boleh ambil.
Yes. Kita Tunggu makan makanan. dulu. Mungkin lagi setengah jam, bukan sejam lagi. Lalu kita pergi ke bilik Abang Zan. Right. Bye. Akhirnya selepas sejam menunggu. Sejam? Jadi sejam lah. 10.30, 11.30. Sejam menunggu. Sampai lah. Kedai tak ada pula kan. Itulah. Sudah sampai lah kita punya siput. Makanan. Jom lah kita makan lah. Lapar lah. Lapar. Selepas menunggu lebih sejam, maka tibalah makanan kami untuk dilahapkan pada malam ini. Tapi, kami kecewa sikitlah, kerana menu kegemaran kami iaitu roti pisang, sudah habis dijual. So, jom kita makan dulu. Perut dah sangat lapar ni. Nanti kita jumpa kat Hotel 5 Bintang Abang Zan sekejap lagi ya. Kami makan dulu guys. Later. Alhamdulillah. Akhirnya pukul 12 suku malam Kita yang official ni. kita dah sampai bilik kita. Tapi bilik ni bilik yang kedua kita duduk kat sini lah. Yang merupakan antara bilik pertama yang pernah kita duduk. Ya betul. Sepanjang perkenalan dengan Abang Zan kita. Yo. Ya. Terima kasih sekali kepada Abang Zan kerana memberikan penginapan selesa sepanjang perjalanan ride kita dari Melaka ke sini kan. Yo. Guys, so kita mandi kena turun bawah. Betul lah. Okay, lepak dulu. Kita lepak lah. Kita sambung kita punya vlogging pada hari esok. Esok kita akan ke Yala guys. Betul. Aku ni tak kencing gini. Daripada mana aku tak kencing kan? Okey, silakan kencing. Aduh. Makan ubat lagi. Kencing sampai bawah. Okeylah, kita jumpa besok pagi guys. Selamat malam. Yo. Bye bye. Yo. Bilik kita telah dirampuk. Yo. Tak boleh buat apa. Bye. Yo. Yo. Apa bang yo? Oh. Day 2. Oh betong, marilah betong, kita korek telinga, kita masah badan, makan pun sedap-sedap. Oh betong. Buat apa bang? Tak nak buat apa bang. Cari makan je. Ramai-ramai mana pergi tak tahu. Okay, selamat pagi guys kepada penonton NMS Vlogging. Anda berada di kedai itulah di kedai Abang Zan di Perumahan Abang Zan. So kali ni kita berada di perumahan nombor 1 dia. Kita perumahan nombor 2. Kali ni tak ada bilik air dalam lah. Kita tengok tak ada. Tak ada. Bilik air kita pergi bawah. Ya. Okay. Tengah bersiap-siap ni sebenarnya. Dah siap dah sebenarnya ni. So kita nak pergi turun bawah. Kita nak check out sementara je lah, bukan check out terus. Macam TJ makan dulu. Hari ni kita nak pergi Yala kan. Kita nak orang kata cari makan dekat Yala. Pusing-pusing. Pusing-pusing. Cari pasal lah. Sementara ada cuti panjang ni. Ya. Full day kat sini. And then besok baru kita balik semula ke Malaysia. Mesti. So sepanjang masa satu hari ni tak tahu yang mana kita terus straight Yala lebih kurang 100 lebih kilometer dari sini. Sejam dekat 2 jam jugalah. Betul. Jauh juga sebenarnya tapi perlahan-lahan lah kan. Ya betul. Kedai dah sini dah buka ni. Dekat Dah buka dah, dah buka dah. 17 tahun 17 waktu tempatan dia. Dah buka dah. Dah buka dah sebenarnya. Dah buka dah ni. Turun bawah jumpa Abang Zan, kita buat insurans, dekat terus shoot sana. Betul. Sarapan semua kat sana. Ya betul. Yeah. So ayo kita siap-siap dulu. Jom. Ya. Oh, gambar tu. Later.
Okay guys, so sekarang ni kita beli SIM card tu. Bagi hidupkan telefon kita yang kita cuti ada tambahan 1 hari. Jadi kita dah nak pergi ke Yala, kita perlukan internet dan perlukan Google Maps. Betul. Ke lokasi yang kita nak pergi lah. Jadi wajib beli. Betul. Harga berapa? SIM card. Harga 250 baht. 249 baht sini. Dia ambil satu RM1 je ambil. Untuk keuntungan dan untuk Okay guys, so kita dah settle masalah SIM card. masalah SIM card dah settle. Sekarang ni masalah insurans lagi belum settle. Ya. Yang mana yang tukang buat insurans belum bangun lagi. Mungkin semalam tidur lambat sebabkan ada parti. Tunjuk langit. Parti tunjuk langit sebabkan oleh Persatuan Insurans ada buat sedikit makan-makan lah semalam. Tu lah harga insuran Thailand. Patutnya kena buat yang ni. Ni gambar ni kan. Betul. Tapi itulah. Ini mahal boh. Masuk pun sekali ni. Tempoh yang sudah masuk bulan 1, bulan 2, 4 bulan kemudian baru sampai. Jadi rugi dah tu 20. Ini kita kira kita buat yang orang kata pakai buang lah. Pakai buang lah. Tapi kena ingat lah, bila ride tu kena slow-slow Dan berhati-hati. Memang kau kena bawa paling slow dalam dunia. Okey lah, kita lepak je lah. Ada tu lah, rave kopi tak buka lagi. Dari kopi semalam tu kita sampai kan dia buka lagi. Waktu tutup tu. Ada, tak buka lagi lah rave kopi ni. Later. Buat apa tu? Macamlah koyak-koyak sikit kepada peminat-peminat Arsenal iaitu Betuk Syurgi dan Nas Ahmed. Tak apalah, Alas punya tim sudah berjaya ke final. Tahniah diucapkan. Yang penting nombor 2 sekali lagi boleh dikatakan sebagai pemenang lah. Naik podium lah. Pemenanggung kekalahan. Dia menang juga. Menanggung kekalahan. Dia menanggung kekalahan. Mana tahu tahun depan ada rezeki Arsenal boleh buat lebih baik lagi ya. Betul. Nak tunjukkan hati ni beli tu. Ref kopi. Kopi pengadil. Tengok sikit ref kopi. Kopi pengadil. Kau tak bagi penalti. Boleh juga beli 2-1. Ref kopi. Later. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So sekarang ni dah jam 10.20 10.19. Okay. So selesai sudah urusan insurans dengan Abang Zan. Okay. So barulah kita rasa macam orang kata selesa sikit untuk kita nak ride lah. So sekarang ni kita nak menuju ke Yala. Dan plannya untuk makan dekat kedai tepi jalan lah. Tepi jalan, bukanlah, maksudnya makan tepi jalan kereta api. Sambil makan kita cuba boleh tengok lah stesen kereta api lalu kan. Cuma kita tak pastilah sama ada kedai tu buka ke tak. Sebab rata-ratanya kat sini masih lagi bercuti bercuti hari raya haji kan, hari raya korban. Dia orang kat sini cuti lama tau. Banyak kedai-kedai belum buka dan kita orang pun belum sarapan lagi. Jadi tengoklah kalau kita jumpa kat mana-mana kedai on the way ni, kita akan singgah lah untuk makan. Alright. So kita kelambatan sikit hari ni sebab urusan insurans tadilah lambat sikit. Ada hal sikit lah tadi yang tak dapat dielakkan. Tukang buat insurans Abang Zan tu, dia jari dia kebas sikit, jadi dia tarik lambat lah. Satu-satu dia menaip kan. Jadi lambat sikit siap. So sekarang ni dah siap dan kita on the way ke Yala lah. Okay. Aduh, lambat pula kereta ni. Okay, so tepi light merah, aku terpaksa berhenti. Kamera rider berhenti, okey lah. Okay, jadi jom kita teruskan perjalanan kita untuk ke Mandayala.
Dan jangkakan mungkin dalam pukul 12.30 kot. 12.30 mungkin sampai lah. Alright. Itu Kamen Rider. Kamen Rider VF3i bersama dengan Benelli Tenat 249S yang bertindak cemerlang untuk membawa dia ke Betong pada hari ini. Oh, dengan berbekalkan beg Rhino Walk. Betul, Rhino Walk juga betul, Rhino Walk. Yang diletakkan di tangki dan juga boleh diletakkan di belakang sebagai tail bag. Amat berguna ketika melancong ke Tanah Siam ini. Okay. So, sinilah suasana dekat Pekan Betong pada pagi hari Sabtu ini. Hari Ahad. Alright. So, kita jumpa selepas inilah. Dalam perjalanan nanti. Okay. Mungkin kita singgahlah makan kat mana-mana. Sarapan pagi. Dah lapar sangat dah ni. Menggelegak dah perut ni. Traffic light pun belum hijau lagi. Okay, dah hijau dah. Ayo kita teruskan perjalanan kita ke Bandar Yala. Kita jumpa selepas ini guys. Ciao. Sudah. Mana nak pergi ni? Mana nak pergi ni orang Malaysia ni? Aduh. Kiri kanan. Okay guys. So sekarang kita berada dekat Ayoweng lah. Ya, tadi ada simpang tadi. Kalau nak itu ada majlis makan gulai tu. So sekarang kita berada dekat Ayoweng lah. Kawasan Ayoweng. Tadi macam ada simpang tu, boleh pergi ke Ayoweng lah. Sekarang kita berada di route 410 lah. Laluan ini adalah laluan 100 corner 1000 corner. 1000 corner pula, 100 corner. So siapa yang ada melalui jalan ni sampai dekat jambatan Tok Kucing depan tu, lepas tu dia patah balik, bolehlah pergi ke kedai Bansan, minta sijil. Free. Okay? Free of charge. Tak ada apa-apa bayaran. Nanti Abang Zam bagi sijil, menandakan kita dah lalu kawasan sini lah. Nanti kalau ada peluang kerja berkaitan dengan ukur jalan ke apa kan, bolehlah sertakan sijil tu sekali sebagai support document. Okay. So kita mencari lagi kedai makan yang memang tak jumpa, dan perut masih lagi berkeroncong. Oh tu, tengok kat atas tu. Oh, Ayoweng. Dah. Dah lindung dah. Itu Skywalk. Skywalk Ayoweng. Okay. So, jomlah kita teruskan lagi perjalanan kita. Jalan dia kat sini best tau. Jalan dia corner-corner. Lepas tu rata, licin. Ini penduduk tempatan. Dia potong, dia pakai baju tropical run. Tengok sini pun tak ada. Kedai makan semua tutup lah. Tapi tak apalah. Kita teruskan saja. Ada Roblox. Aku off je lah. Sepanjang perjalanan ke Yalar, rata-ratanya semua kedai sarapan tidak beroperasi kerana semua menyambut Hari Raya Haji. Dan oleh kerana kami dah sangat kelaparan, kami singgah sekejap kat kedai kopi tepi jalan, iaitu Bantul Kopi. Kami minum kopi dulu kat sini. Dan nasib baik jugalah ada roti untuk kami lempiaskan kelaparan kami. Best. Best. Bismillah. Okay, Alhamdulillah. Singgah kejap sebab Pok ni dah hypopotamus. Memang aku pun dah hypo sebenarnya. Sebab tak makan. Kedai panjang daripada ke sana. Betul sampai dekat Nasi Yala. Betul? Tak ada kedai makan. Nampak kedai kopi ni kecil dah. Ni saya. Sebenarnya ada gula dalam kedai. Apa kita panggil? Bantul Kopi. Bantul kopi. Bantul Jadi Kopi. bantu kopi tu dapat membantu menghilangkan tenaga kita.
Ya, jom kita minum. Minum sambil kita makan roti. Roti ayam floss expired bulan 7 2026. Oh, rasa macam nak beli lagi satu lah. Macam kecil pula tengok. Ini berapa? RM2. Jom kita makan dulu. Oh. Dalam perjalanan kita rasa haus, kita nampak kedai ni terbuka, iaitu kedai Bantu Kopi. Kita berhenti dan kita order air lah. Dan bila kita tengok kawasan ni sangat selesa dan cozy. Saya appreciate untuk menampal jejak kita kat sini lah. So antara aktiviti kita nak nampal jejak kita kat sini adalah nampal stiker di Bantu Kopi lah. Kat sini signboard atas ni banyak dah orang tampal stiker kan. Okey, jom kita tampal kat sini. Ini kena clearkan apa ni, tidak kena apa. Nanti ada lagu. Okey. Oh, kerbau N kerbau N Bantu. Oh. 20 minutes later. Okay guys, so alhamdulillah selesai sudah kita minum dekat Bantu Coffee. Tadi orang kata dah macam nak pewai lah. Dehidrasi. Jadi kita singgah sekejap lah. Minum dekat Bantu Coffee. Bertemankan anjing-anjingmu ni. Aku tak tahu nama apa anjing ni. So, jom kita mulakan ataupun sambung kembali perjalanan kita menuju ke Yala guys. Untuk kita nak mencari sesuap nasi. Memang kita akan makan tengah hari lah. Sebab sekarang pun dah pukul 12 dah. Mungkin dalam pukul 1 atau pukul 2 kita akan sampai. 1:30 lah kot mungkin dekat Yala. Okay. So perjalanan hari ini diharapkan berjalan lancar tanpa apa-apa halangan lah, insyaAllah. Dan sini pun ada ni Moonlake ni. Moonlake ni pun ada. Tapi kena turun bawah lah. Okay. So jom kita teruskan kembali perjalanan kita menuju ke Yala. Apa-apa nanti aku update kemudian lah. Okay guys, jom kita layan dulu corner kat sini. Yang mana corner ini merupakan corner-corner favourite untuk rider-rider daripada Malaysia maupun daripada penduduk tempatan sendiri yang suka melayan dekat sini. Oh, memang best. Jalan dia cantik sangat. Dengan permukaan tar dia yang orang kata halus kan. Dia tak kasar macam dekat Melaka kan. Melaka banyak lubang-lubang, banyak pecah-pecah. Kat sini memang sangat cantik. Korang boleh tengok sendirilah macam mana. Okay, kita jumpa sampai ni guys. Oh, okay guys. Oh, kamera rider di situ. Okay, so kita dah berada dekat kampung Krong Pinang. Aku pun tak tahu maksud dia Krong Pinang ni apa. Kampung Krong Pinang So ini kita dah tak jauh lah dengan Bandar Yala. Kejap lagi kot sampai. Mungkin dalam 10 minit lagi kita sampai lah dekat ni Bandar Yala. So kat sini aku rasa macam seronok pula. Best tengok suasana dia kan. Ada bukit. Lepas tu laluan dia pun cantik. Orang dia pun nampak harmoni. Oh, ada apa ni? Ada majlis Belaga Pusat. Majlis Belaga Pusat. Betul. Oh. Oh, aduh. Kena lapar-lapar ni boleh berhenti. Ada kundi kahwin. Ada kundi kahwin. Banyak betul kundi kahwin yang ini. Okay. So, kalau kita tengoklah. Nampak bukit bukau dia kan. Cantik je.
Dia punya bentuk muka bumi dia kat sini memang pada aku cantik lah. Laluan ni, laluan kampung. Macam tadi pun jalan selekor-selekor pun, tapi masih lagi dalam keadaan yang kawasan hutan. Memang best. Terasa macam, walaupun matahari panas, tapi laluan dia tu macam sejuk, macam tenang. Seronok. Naik motor pun slow-slow macam ni kan. Tengok sekeliling. Memang best. Masjid besar pun banyak juga. Ni masjid Kurung Pinang tu. Ni sebelah Syekh ni. Petong ke Yala ni lebih kurang 120-130 kilo tau. Memang jauh. Lebih kurang lah macam Kota Baru ke, tak sampai lagi Kuala Terengganu lah. Lebih kurang dalam dekat area STU ke, atas lagi dekat area Penarik ke, lebih kurang aku rasa macam tu lah. Kota Baru ke Penarik, lebih kurang jauh jugalah. Okay, so ayo kita teruskan lagi perjalanan kita. Nanti apa-apa aku update lagi. Kita jumpa sampai ini guys. Bye. Kami singgah sekejap kat satu tempat bersejarah, iaitu Jambatan Besi Banang Satar. Jambatan besi ini merupakan jambatan lama yang dahulunya menyambung antara dua kawasan kampung. Sekarang ini sudah ada jambatan dan laluan yang cantik. So, ianya sudah tidak digunakan lagi. Jadi, kami cuma berhenti sekejap untuk abadikan kenangan kat sini sajalah. Dan selepas itu, kami teruskan kembali perjalanan kami dan kami tiba di Pekan Yalar tepat jam 1:30 tengah hari waktu Malaysia. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat tempat yang kita nak tujui tu. Kedai yang kedai kat sini. Sekejap. Ada, aku rasa ke sini tapi tak tahu boleh masuk tak boleh masuk kan. So kita dah sampai dekat tempat kedai stesen kereta api. Dan nanti kita akan tengok nanti yang seberang tu yang ada gazebo tu. Buka ke tak hari ni? Oh, nampak macam buka. Macam buka, macam buka, macam tak buka. Kita akan parking kat sini dulu lah. Alright, tunggu kamera rider je. Tu lah. Macam tak buka. Jom kita try tengok dulu. Okay guys, so sinilah dia tempatnya. Dan aku rasa macam tak buka lah. Semua masih lagi cuti raya guys. Kedai dekat sini lah. Aduh, kenapalah dia cuti lah. Lama sangat untuk raya ni. Ada lah. Datang jauh-jauh macam ni lah Sini ada buka pun pasar ni je, pasar basah jual sayur, jual ikan. Tapi tak banyak banyak yang tutup Memang semua raya lagi Aduh, kedai makan memang tak tahu nak makan kat mana sekarang. Tak ada apa. Pergi beli air. Aduh. Kita beli air je lah guys. Hajat di hati sebenarnya memang nak makan kedai tepi rel kereta api ni. Tapi semua tutup. So kita minum je lah. Kita minum. Lepas tu kita tengok lah. Kalau lah ada kereta api lalu sekejap lagi. Kalau lah.
letak. Kita duduk je lah macam ni. Minum dulu. Aduh. Agak kecewa lah sebenarnya. Agak kecewa juga sebab kita plan nak makan kat sini, tapi rupanya cuti lagi je. Cuti panjang lagi. Ada. Cuti panjang lagi. Okey, lagi beberapa hari buka lah kot. Minggu depan buka lah. Kalau ikutkan dalam video yang kita tengok tu, sini lah ada apa nama, mi celup lah, macam-macam makanan lah jual banyak. Betul. Tapi waktu pagi sebenarnya biasa dia punya peak hour dia. Pagi dengan tengah hari kot. Tak apalah. Kita duduk lah, kokok lah kereta lalu je. Kereta api lalu kan. Kita lepak lah. Later. Dengar dah kereta api nak datang kan. Dengar dah. Alhamdulillah, dapat juga kereta api. Dapatlah kereta api. Kita duduk sekejap je ni. Walaupun kedai tutup, tapi kereta api tetap lalu. Dia tak ada cuti kereta api. Aduh, dapat juga lah nampak kereta api. Dapat tengok, nak tengok kereta api je. Okay guys, so alhamdulillah lah dapat juga kita menyaksikan kereta api lalu tadi. Walaupun kedai makan tutup, tapi kereta api tetap lalu jugalah, kata. Cek dulu. Okay. So sekarang ni kita mengarah ke atas sikit lagi. Kita nak pergi ke satu tempat yang orang kata bagi dia lalu dulu. Okay, boleh. Okay, masih. So kita nak ke satu tempat lagi, iaitu orang kata Kota Purba. Kota Purba dekat Yala ni. Okay, dia panggil Yarang Ancient City. Abang sebelah ni agak sikit. Aku angguk dia buat bodoh. Tak apalah. Okay, ni kawasan dia. Jadi kita kena hormati penduduk tempatan sini. Okay, so inilah dia Bandar Yala. Yang agak sibuk jugalah orang kata. Dengan di bawah terik mentari. Terasa macam handset tu sangat panas. Aku rasa tak silap aku ni kali kedua kot aku datang sini. Kali ketiga kot. Datang Bandar Yala ni, Pekan Yala ni, kalau tak silap aku tak ingat. Okay, so kita teruskan lagi ke depan, menuju ke Yarang Ancient City, Bandar Purba Yarang. Apa ada kat sana? Kita tengok kejap lagi. Tak jauh pun, lebih kurang dalam 20 km lebih je. 20 km lebih je. Okay, alright, kita jumpa kat sana nanti guys. Okey, tak apa, biar dia lalu dulu. Almira ni nak lalu, okey. Ni dia. Yala, masjid Yala ni. Tempat kita orang solat kat sini. Alright. Ayo kita teruskan perjalanan kita ke Yarang Ancient City. Okay guys, kita dah nak sampai dah dekat Yarang Ancient City guys. Yarang Ancient City. So ni satu tempat lagi yang kita akan singgah atau lawati lah. Yarang Ancient City ni adalah satu macam penempatan awal tamadun
purba dekat area sinilah, dekat kawasan Yala Patani. Okey. So kita boleh tengok nanti dia punya peninggalan-peninggalan sejarah yang masih lagi di preserve ataupun dikekalkan kat sinilah. Okey. So kita dah sampai simpang. Kita masuk kat sini lah. Tadi kita orang daripada sana. Lepas tu terlepas simpang. Kita U-turn tadi. Lepas tu ni masuk ke dalam lah. Oh, signboard dia tertutup apa. Okay. So jom kita tengok dulu apa yang ada dekat Yarang Ancient City. Selamat datang. Ini dia. Ya, kita sudah sampai dekat Yarang Ancient City. Wow. Tak ada orang pun datang melawat sini. Ada. Kita je 2 orang. Yarang Ancient Town. Boleh lah kita parking kat depan-depan lah. Oh, gila. Datang-datang terus parking kita dihidangkan dengan batu jemalah patik yang besar ini. Okey. Allahu Akbar. Oh, penat. Okey. Jom kita lepak dulu kat sini. Oh, ada orang mancing. Awak ni waris saya. Kamu ke mana? Saya kat datang ni macam nampak. Okey, kau mana pula dah? Ya asal ke ni Hindu ke? Sama Tok Moyik ni mereka ya Hindu kat saya dulu baru saya jadi agama Islam kan. Iyalah, betul lah. Apa betul. Ya anu hak yang baru ya ada buah lagi. Apa? Kat mana? Boleh masuk motor? Boleh jalan tepi ni? Oh. Jalan ni? Buknu jalan kuning kau buat tembok kat luar ke? Tembok sah. Ya keliling macam ni. Oh. Ya tengah dia buat ah. Sini ni orang tua kata dulu ya panggil gawa gok. Gok bahasa Malaysia apa? Tempat bakar bakar batu nak buat ni ke? Gok bata. Gok batu sini pak bakar. Tempat yang semua. Oh, lihat anu. Oh, sini lemu, sini tempat gok. Padahal tu ya ada kecil, ada besar. Saya pun masa sekarang ni ada raja kecil, raja besar masanya. ya. Oh, okey. Oh. Ini ada puing-puing sejarah yang dipreservekan untuk tontonan cucu cicit kita. Oh, okey. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Yarang Ancient City. Sebenarnya yang korang nampak ni ialah part of Ancient City lah. Tapi actually dia salah satu daripada bangunan yang digunakan untuk penghasilan batu bata. Betul tak? Pakcik cakap tadi. Pakcik cakap. Ada seorang pakcik namanya Haji Ismail bin Haji Dolah. Asal Setul. So dia cerita kat kita lah. Sebenarnya ini bukan untuk pemujaan lah. Dia sebagai macam bangunan untuk buat bata. Batu bata. Dan batu bata ni digunakan untuk membina kota lama, kota purba Yarang Ancient City tu. Ada sebahagian dia sedang buat eksplorasi rentak terkini. Kat kawasan mungkin kat mana dia kata dekat kawasan yang agak besar jugalah. Betul. Dan inilah salah satu daripada Ancient City ataupun bangunan yang dia digunakan untuk menghasilkan batu-batu seperti ini. Batu-batu dia ikut grade dia lah. Okey. Grade paling rendah di bawah, second grade, third grade, ni first grade, ni supreme, expensive grade. Lagi mahal. Lagi atas lagi mahal. Digunakan untuk mungkin bangunan-bangunan yang berbeza lah. Kualiti pun tengok pun beza, nampak lebih cantik. Yang ni lebih berpanjangan sikit dan ada bersegi. Yang ni lebih pendek. Yang bawah tu menggerutu. Ini adalah ada puing-puing sejarah sepihan yang mungkin salah satu daripada barang ini dihasilkan juga kat dalam ni. Tembika. Alright. Pecah-pecah ni tembika. sebenarnya ni apa ni? Dia macam
Kalau Macam kuih awak. puing lah macam masjid, ujung masjid tu kubah tu yang dia orang punya stupa dia orang kot. Mungkin lah. Kecil lah. Sebab ini sikit. Dia tu bawah ni separuh. Yang lain tu boleh panjang lagi sebenarnya. Okey, ni adalah macam mana tengok macam mana tengok ni lambang ni ada dekat Bank Negara Malaysia. Sebenarnya ni adalah koin lama kerajaan Islam lama Patani lah. Yang ni lambang ni lambang Rusia sebenarnya, dia ambil inspirasi daripada yang Bank Negara tu daripada koin lama Patani lah. Yang macam ada bulan bintang Patani juga ambil ni sebenarnya daripada kerajaan lama Mesir. Mesir ambil daripada kerajaan mana? Kerajaan Illuminati. Mampus. Nampak? Ini juga tadi. Yang kau nampak macam spring roll ni. Ni asalnya untuk dibina atas stupa lah. Memandangkan stupa ni adalah struktur yang agak fragile. Yang ni yang kurang fragile, lebih padat. Yang bila jatuh berkecai tu. Ini tak kecai. Ni sebahagian daripada ni lah yang kita nampak tadi tu. Dia gunakan sebahagian ni kat sini. Dan yang lain tu sial. Siapa tu? Sial lah. Ada bunyi tadi. Yang kau nampak ni struktur ni yang tadi tu, sebahagian tu spesifikan dia. Gila menggelegak. Yang lain tu dah pecah-pecah, dah terurai, dah jadi salah satu daripada tanah yang ada dekat di bumi dipijak ni lah. Gatal lah. Nyamuk banyak. Nyamuk banyak. Okey, ni asalnya lah ni. Kota lama yang mereka asalnya bukit macam ni. Jadi satu hari tu mungkin salah satu daripada saudara ataupun kawan-kawan Haji Ismail tu terpijak sesuatu. Bila terpijak satu tengok asal ada batu-bata. Banyak lagi batu-bata. Jumpa batu-bata. Jumpalah ni pula tempat penggiling cili tu. Digunakan untuk sebagian. Tu apa tu? Ladang kuda. Yang ni bukan. Ini sebenarnya ini kalau ikutkan ni untuk ni. Oh, gatal lah. Untuk kita nak letak lutut. Lokasi-lokasi yang kemungkinan sebenarnya. Kalau kita tengok tadi baca di depan tu ada 44 ancient city punya poin-poin dia lah. Tapi ada dua kota lama. Kota lama tak tahu mana. Mungkin kota lama yang ada ni kota lama kedua. Ni kota lama mana? Tak ada sini. Tak tulis lagi. Tak jumpa. Ni ke? Yang ni. Ni kan? Okey. Nyamuk banyak ah. Nyamuk banyak jom lah. Sebab ni kawasan Mekok Getah. Jadi memang tak boleh lama lah sini. Tak boleh lama lah. Gatal lah. Okey, ke lokasi yang kedua bahan nak tengok benda sama ataupun lain. Tapi tempat ni sangat terjaga lah. Dengan keadaan tak ada pagar ni kan. Dia relax. Ya. Orang sini okey. Dia tak macam tempat kita. Aduh. Tempat kita. Sebenarnya ni boleh curi ni. Habis ni. Besi-besi ni semua curi ni. Jual lah. Jadi nak batu ni nanti diambil buat dekat rumah je. Buat jamban. Betul. Okay, sebenarnya kenapa kita tengok sini sebenarnya bukan apa. Kita nak belajar sejarah. Ya, betul. Kalau tak ada sejarah ni, kita tak tahu kawasan ni dulu pernah ada atau kawasan segi Semenanjung Malaysia ni satu kawasan Asia Tenggara ni pendudukan bangsa bukan bangsa Johor. Agama sebelum Islam tu Hindu dengan Buddha tu memang dah lama bertapak. Betul. Ni lah peta dia ni. Dia kata tadi apa? Kat mana kita? Kawasan mana tempat? Tak tunjuk dia. Lupa tadi. Jom lah. Jom lah. Right. Aduh, lapar siap. Gatal lagi. Gatal lapar bau. Okay, kita jumpa sampai ni. Tapak Arkeologi Ban Jalih nombor 8 terletak di daerah Yarang, wilayah Patani, selatan Thailand. Tapak ini merupakan sebahagian daripada kompleks kota purba Yarang yang sangat luas. Kompleks ini dipercayai merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan bagi kerajaan Langkasuka, sebuah kerajaan Melayu Hindu Buddha purba, yang wujud sekitar abad ke-2 hingga abad ke-14 Masihi. Kawasan Yarang atau Ban Jalih ini sangat penting bagi sejarah Nusantara, sebab ia menjadi bukti fizikal betapa hebatnya pusat tamadun dan perdagangan awal di kawasan Semenanjung suatu masa dahulu,
sebelum munculnya kerajaan-kerajaan Melayu Islam seperti Kesultanan Melayu Melaka atau Patani Darussalam. Okay guys, so tamatlah sudah sesi orang kata lawatan pembelajaran kita pada hari ini So kita dapatlah belajar sikit sebanyak tentang sejarah Yarang, kota lama Yarang kat sini So sekarang dah 3.40, 3.39. Kita nak gerak balik Betong sebab tak boleh lama kat sini masa dah suntuk ni. Dah 3.40 dah. Okey. Untuk korang tahu lebih lanjut, bolehlah korang Google apa tu Yarang Ancient City. Tapi daripada apa yang diceritakan, itu adalah kota lama daripada pemerintah-pemerintah lama ataupun penduduk-penduduk lama dulu yang masih lagi beragama Hindu. Dia buat kota kat situ. Mungkin itu kota pentadbiran ke apa ke, tempat pentadbiran dia orang ke, aku tak pasti tapi banyak lagi sebenarnya kawasan situ, luas. Dia sekitar sini Haji Ismail tu cerita, dia kata sebenarnya dulu kerajaan Siam nak beli semua tau. Dia nak bayar semua kawasan situ. Dia tak nak bagi macam ada penduduk kat situ lah. Dia nak preserve betul-betul. Tapi ramai juga penduduk-penduduk setempat tu, dia macam dia minta runding semula lah. Jadi adalah dibenarkan lah beberapa tempat untuk didiami oleh penduduk asal situ. Okey. Jadi dia ambil pun tak banyak, dia ambil sikit alright. So jom lah kita balik Betong. Dah 3.40 dah 3.41 dah. Aduh, jauh lagi nak balik ni. Alright, so kita jumpa malam nantilah. Dan kami akan berhenti sekejap kat mana-mana, singgah untuk tempat makan. Sebab belum makan apa-apa lagi ni. Makan roti tadi, dengan minum air teh ais. Okay guys, kita jumpa selepas ini guys. Tengoklah nanti, jumpa dekat Betong lah. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Wow, hujan lebat guys, hujan lebat. Habis dah basah, dengan spender pun basah dah ni guys. Allah, tak nampak apa jalan depan ni. Allahu Akbar, lebatnya hujan. Aduh, ini yang kering pun hanyalah kulit kepala ni. Yang lain semua basah Memang lebat sangat. Tak nampak jalan Oh, itulah, nak tak nak kena teruskan juga. Sebab nak balik Betong ni bukannya dekat tau, sangat jauh lagi. Ada 150 kilo lagi kot. 160, 150 kilo lagi. Kita orang keluar daripada Yarang tadi kejap lebih kurang dalam 10-20 minit kot. 15 minit, 20 minit. Terus hujan lebat. Berhenti kejap, simpan barang. Lepas tu turun lagi lebat. Terpaksa lah, redah je lah. Aduh. Oh, siap dengar angin ni. Risau pula, takut pokok tumbang kan. Alah, pelan-pelan lah. Okey, kita teruskan kembali lagi perjalanan kita yang masih jauh lagi guys. Jumpa lagi tempat ini. Kami singgah sekejap kat kedai makan kat Pekan Yalar. Kat sini ada jual nasi campur dan banyak lauk pauk yang dihidangkan. Kedai ini terletak tidak jauh dari Masjid Yalar. Sedap juga masakan kat sini. Dan ini adalah kali kedua kami makan kat sini. So, ayuh kita melahap dulu bagi penuhkan perut kami yang kekosongan ini. Later. Okay guys, sudah jam 5 petang. 4.59. Pukul 5 lah kita kira. Kami dah siap makan. Dan tibalah masanya untuk kami gerak balik Betong. Tibalah masanya. Oh, wow. Alamak, tak sempat.
Ni malah masanya untuk kami gerak balik Betong. Oh, sibuk sikit. Tengok TV light pula. Oh, jam pula. Gini. Okey. Allah. Mana kamera rider ni? Okey guys, tibalah masanya untuk kita gerak balik Betong guys. Perut dah kenyang, dah siap makan tadi. Tu nampaknya kamera rider dekat depan. So kita sekarang ni sedang berada di masih berada di Bandar Yala. Dan mungkin 8.30 macam tu kot boleh sampai Betong rasanya. Hujan start turun balik tapi macam gerimis-gerimis. Baju pun masih basah Aduh. Tak apalah. Basah pun basah lah. Macam mana kan? Inilah dia lumrah dunia seorang rider. Jalan pun jam sikit lah petang ni. Alamak nak menyelit pun agak sukar sebab keadaan trafik yang sangat padat dekat ini. Nak tak nak kena pandai-pandai lah. Pandai-pandai selit lah. Nasib baik ada ambulans. Boleh bagi jalan sikit lah. Okay. So kita jumpa lagi dalam sesi manjakan diri pada malam ini pula ya. Jumpa di Betong nanti guys. Bye bye. Okay guys, sekarang dah 6.30. 6 apa? 6.35, 6.32 petang. So kita dah sampai dekat jambatan Tok Kucheh. Sini dia tempat yang cantik lah pemandangan kat sini. Okay. So kita berhenti sekejap kat sini lah. Relax kejap. Ada seluar baru nak kering ni. Tapi kat bontot basah lagi. Masih basah. So kita lepak sekejap kat sini. Ambil gambar. Oh, ramai orang. Tapi betul lah kat sini memang betul lah orang ramai sini. Aku tak tahulah apa yang istimewa dia. Tapi yang pastinya dia ada satu pemandangan yang cantik lah. Kat sana pun cantik juga pemandangan. Nak tengok? Tu tengok. Tu dia. Kat situ pun cantik juga pemandangan. Boleh lah kalau nak cuci mata sikit. Okay. So kita rehat kejap kat sini. Nanti sekejap lagi bolehlah kita gerak. Sekarang ni nak ambil gambar dulu. Okay. Kita jumpa lagi selepas ini guys. Ramai orang. Alright. Oh Betong, deru enjin mula senyap bila ku tiba di sini. Jambatan Tok Kucheh melayang tinggi atas tasik yang membiru. Sejuta damai di kalbu terbawa bersama angin lalu. Hey. Okay guys, so selesai sudah kita bergambar dekat jambatan Tok Kucheh. Lama sudah tak bergambar kat situ. Dan NX 500 aku ni mungkin yang pertama kali lah bergambar kat situ. Jadi kena bagi jugalah dia rasa kan bergambar kat situ kan. Abadikan kenangan kat situ. So sekarang ni kita dah on the way balik ke Betong. Dan aku rasa plan balik bilik dulu lah, mandi-mandi dulu kejap. Sebab dah berlengas
Aduh, celah kangkang dah berlengas. Dah berlengas bak hang. Okey. So kita balik mandi dulu. Oh, muatai. Lepas tu dah siap mandi apa semua, kita keluar semula lah. Pergi betung ya, bandar betung. Kita tempat kot korek telinga. Aduh, itu adalah salah satu perkara wajib untuk kita buat juga ke betung. Sebab korek telinga kat sini murah guys. Berbekalkan dengan 100 baht sahaja. Boleh kita cuci telinga kita. Okey guys, jom kita teruskan perjalanan balik ke betung. Balik ke kedai Abang Zan dulu. Kita mandi-mandi, lepas tu kita keluar. Okey. Kita jumpa malam nanti guys. Bye. Sesampainya kami kat penginapan kami rehat-rehat dan mandi-mandilah buat seketika. Dan selepas selesai mandi-manda, kami keluar lagi untuk aktiviti riadah malam pula guys. Sempat jugalah untuk kami servis lubang telinga kami, basuh-basuh muka, dan selepas selesai riadah kami tadi, kami singgah pula kat kedai makan Krua Kak, iaitu kedai makan yang terletak di persimpangan Pekan Betong, berdekatan dengan Pasar Basah Betong. So, kita makan pula dulu kat sini. Maklumlah, perut dah mula kembali kelaparan. So, ayuhlah kita melahap dulu. Lepas ni kami nak tidur dah. Esok dah nak balik Melaka guys. Jumpa selepas ini ya. Tidur, tidurlah sayang, tidur biarlah kamu lena. Esok kita nak bangkit awal. Esok sudah nak pulang Melaka. Tidurlah sayang. Day 3. Assalamualaikum kepada kawan-kawan semua. Okey, Abang Zam mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya pengacara. Pengacara TV3 kita. TV3 tu. Ya, TV3 suku yang datang selama 2-3 hari ni kat Betong. Jadi Abang Zam mengucapkan ribuan terima kasih. Walaupun mereka ni daripada Melaka sanggup datang ke International Pit Stop Biker Station. Pastinya. Jadi Abang Zam mengucapkan ribuan terima kasih pada semua kawan-kawan. Andai kata kawan-kawan yang tak pernah datang, yang tak tahu Betong ni macam mana, InsyaAllah datang jumpa Abang Zan. Apa-apa hal emergency tak ada bilik tu, jumpa juga Abang Zan. Tapi malam tadi memang ramai. Sampai bertanya Abang Zan bilik, hampir dekat dalam 20 orang tanya bilik. Abang Zan dah tak tahu lagi dah bilik dah tak ada. Dah tak boleh nak jawab. Jadi minta maaf lah pada semua kawan-kawan. Betul. Faham je lah time cuti panjang ni memang agak ketara sikit. Memang hotel mana-mana semua penuh. Hotel pun penuh. Rumah yang orang kata dah sengit pun kata pun boleh jadi penuh. Jadi Abang Zan mengucapkan terima kasih. Tak ada masalah. InsyaAllah kalau datang betul cari Abang Zan. Biker Station International Pit Stop. Terima kasih. Tapi kalau raya puasa, 1 hari 2 hari je. Maknanya kita kena datang raya puasa. Raya puasa. Kita jadi kali ni. Oh, selamat pagi. Selamat datang ke NMS Blog. Ya, kita berada di kedai the one and only. Ini dia. Kedai Abang Zan. Ya Allah, Abang Zan kita. Terbaik. Pit Stop. Alright. So ini hari yang ke 1, 2, 3 lah. Manakan cuti kita kali ni panjang sikit. Sepatutnya 4 hari, tapi 1 hari tu replacement lah untuk kita orang yang kerja swasta ni kan. Besok dah kena kerja lah. Betul. Kalau kerja government besok cuti lagi. Okay, so hari ni hari last di Betong. Betul. Sebelum kita nak check out semua tu lah. Lepas ni dia check out terus, kita pergi sarapan, kita cari barang sikit, kita balik lah. Betul. Kita nak balik awal lah hari ni. Terima kasih kepada Abang Zan juga kerana penginapan yang selesa. Alhamdulillah. Emergency lah.
Walaupun serba sederhana, tapi kita meraihkan Hari Raya dengan penuh bermakna. Okey. Pada semua-semua bikers yang ingin datang ke Betong, jangan lupa singgah di Bikers International Pit Stop 410 Abang Zan Center. Jumpa Abang Zan. Seorang yang sangat friendly. Dia akan melayan sama rata seperti mana seorang ayah melayan anak-anaknya sama rata. Tak ada membezakan antara anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3. Tak ada masalah. Alamak, datang kena blur belakang Apa dia? Kena blur belakang AI Gini Okey. Jangan lupa, walaupun Abang Zan sentiasa sibuk, jangan lupa datang juga, singgah di sini untuk mencari koleksi-koleksi baju terbaru di International Bikers Pit Stop 410.2 Center. Ya, jari tergerak kita harapan tu. Okey, kita lepak sekejap. Nanti jari kita gerak. Lapar ni, cari sarapan sekejap. Bukan masin lah. Okay guys, sekarang kita berada di Betong Muslim Seafood Restaurant. So kita nak sarapan kat sini lah. Sekarang dah pukul hampir pukul 10 lah, 9.53 katanya. So makanan pun dah banyak habis. Aku ambil nasi putih je guys. Nasi putih dengan lauk ayam macam paprik ni. Ni tebing. Nasi saja Toki cakap tadi 50 kop. Lebih kurang dalam 5 kali 12 RM6. Lebih kurang RM6 lah nasi aku ni. Ada nasi bujang kan. Kamen Rider makan nasi kerabu tadi. Nasi kerabu, tapi nasi kerabu dia ada lauk tambahan lah. Dia ambil lah. Aku nak ambil tak dapat. Dah habis lah. Aduh, tak apalah. So jom kita makan dulu kat sini. Lepas ni kita pergi pasar sekejap, cari barang. Okay. Kita jumpa selepas ini dekat pasar pula. Nyam. A few moments later. Okay guys, so selesai kita sarapan tadi dan singgah dekat 7E. Kamen Rider beli air dia tu, dengan dia beli apa, burger tadi. So kita ke pasar pula lah. Ini hari ni memang agak sibuk juga sebab orang ramai. Oh, Caying. Oh, Caying lagi. Woohoo. Padu hang. So jom kita masuk pasar je, cari something yang boleh dibeli untuk dibawa balik ke rumah. Oh, sotong. Besar juga sotong dia. Harga 24. 24 ke atau 40 sekilo. Okay, murah lah. Boleh lah, sama lebih kurang lah. Oh, kau beli apa? Beras. Highland rice. Oh, mesti punya. Beras wangi Beras wangi. 220 baht. 220. Berapa tu? 45 ringgit. Sambal 45 ringgit. Oh. Okey, kita dah dapat barang apa yang kita nak pada pagi ini. Dan bolehlah kita siap-siap untuk cross border sekejap lagi. Alright guys. Sarapan dah beres, barang kiriman orang rumah pun dah beli dah tadi. Akhirnya tepat jam 11 pagi, kami mula bergerak meninggalkan Betong, menuju ke sempadan Bukit Berapet. Jarak antara sempadan dan Pekan Betong tak jauh sangat pun. Dalam 7 kilometer je. Jutaan terima kasih buat Abang Zan kerana sudi bantu kami selama kami berada kat Betong. Dan sekarang, tibalah masanya untuk kami gerak balik Melaka. Selepas selesai urusan custom dan immigration Thailand, sempat juga kami abadikan kenangan kat sempadan Malaysia-Thailand. Ada beberapa pilihan tempat yang biasanya rakyat Malaysia akan bergambar untuk kenang-kenangan kat Tanah Siam ini. So, jom kita bergambau dulu kat sini.
Alhamdulillah, selesai sudah urusan-urusan sempadan belah Malaysia pula. Dan selesai juga tadi aktiviti ambil gambar kad sempadan. Dan sekarang, tibalah masanya untuk kami teruskan perjalanan kami balik Melaka. So, untuk kali ini, laluan kami adalah melalui Feldar Depang Nenering. Dan kami tak lalu Pengkalan Hulu, demi untuk menjimatkan masa. Dan kira-kira selepas 26 minit perjalanan, maka tibalah kami kat Bandar Gerik. So, kat sini, kami akan berhenti rehat sekejap lah. Kami nak makan durian yang Carmen Rider ada beli kat Pekan Betong tadi. Hahaha. So, ayuh kita stop sekejap, makan-makan dan minum-minum dulu buat seketika. Alright guys, sekarang dah 1.33 tengah hari guys. So tadi kita dah siap berhenti sekejap dekat Gerik tadi. Sambil-sambil berhenti tu kamera rider nak ke toilet. Dan aku pun berhenti juga lah, beli air sikit. Buat tambah tenaga sikit. Minum air. Lepas tu tadi kita orang ada beli durian tadi dekat Betong. So kita dah habiskan dekat situ lah. Dekat Petronas Gerik je. Tapi tak sempat nak buat video hari tu sebab ada seorang orang kata ada interruption sikit lah. Ada interruption. Okey, yang tak dapat nak aku buat video makan durian tadi. So sekarang ni kita dah on the way nak ke Kuala Kangsar lah. Dan selepas ini kita mungkin akan singgah sekejap dekat apa ni, Petronas Lenggong lah. Kat situ kita akan top up minyak penuh-penuh. Lepas tu rehat sekejap. Mungkin kita akan teruskan perjalanan kita lah balik Melaka. Hari ni kita gerak awal sikit lah. Macam yalah, tak macam dulu biasa kita gerak daripada Betong kadang dah pukul 4 petang. Itu dah terlalu lewat dah. Sebab kalau kita gerak pukul 4 petang, kita akan sampai Melaka dalam pukul 12 ataupun 1 pagi. So besok nak kerja kan. Jadi kita terpaksa gerak awal lah kali ni. Awal pun tak awal lah, dah 1.30 dah ni. 1.34 dah. Tapi yalah, at least kita dah keluar daripada Betong lah. Depan pun cuaca gelap pun. Mungkin kita akan mengalami kebasahan lagi lah. Semalam dah basah, hari ni basah lagi. Ni pun ramai juga dah keluar ni. T-Mac ada, ni Waisuku ada, Waisuku rama-rama. Okay guys, so jom kita teruskan perjalanan kita. Nanti kita akan jumpa dekat Lenggong nanti ke, untuk berhenti rehat sekejap dan isi minyak. Alright. Budi pun dah masuk bulan baru. Budi 95. Dia dah update dah. 200 liter minyak bersubsidi RON 95. Okay, kita jumpa sampai ini guys. Okay guys, selepas seperempat pulas tadi daripada Gerik, kita dah sampai dekat apa, Petronas Petronas Lenggong, ataupun orang panggil juga dia sebagai Petronas apa Petronas Lenggong lah. Aku panggil dia Petronas Lenggong. Okay, so kita akan top up minyak kat sini. Allah nak top up. So, aku suka top up tu daripada kiri. Tak apalah.
So kita akan top up minyak kat sini penuh-penuh. Dan kita rehat sekejap. Dan selepas itu kita akan gerak balik Melaka lah. Okay. So lepak sini sekejap. Okay guys, sekarang kita berada di Petronas Lenggong ataupun Petronas apa satu lagi yang orang panggil ni, Petronas apa, tapi aku panggil Petronas Lenggong lah. So kita dah orang kata isi minyak tadi. So aku isi minyak tadi 13 liter, 13.065. Kena RM25.99 lah. RM26. Okay, so kita rehat kat sini kejap. Kita menikmati pemandangan orang isi minyak. Ramai tengah beratur kat sini. So mana isi minyak. Ada tengok kita ni isi minyak kat sini. Tu sampai ke belakang orang nak isi minyak. Yang ni pun sama juga. Yang sini pun sama. Semua beratur. Okey, ramai orang beratur kat sini. Tu aku tengok tadi pun seorang ni nampak macam Zochepli. Ni aku ingatkan kawan aku, rupanya bukan. Ada orang lain lah. Okey, so kita rehat sekejap kat sini. Mungkin dalam 10 minit, 15 minit lagi, lepas tu kita gerak lah. Okey, kita jumpa selepas ini guys. 20 minutes later. Ni guys, sambil nak vlogging. Okey dah. Alright guys, sekarang dah jam 3 petang. Tibalah masanya untuk kita menyambung kembali perjalanan kita daripada Petronas Lenggong ni. Kita akan menuju ke Kuala Kangsar. Lepas tu kita akan terus naik highway lah. Cepatlah weh. Okay, mana kamera rider? Kamera rider dah gerak lah. Oh, laju kamera rider gerak lah. So selepas ini kita akan berhenti dekat ni lah. Kalau untuk top up minyak lah, untuk top up minyak kita akan berhenti dekat RNR Seremban. Itulah, tapi in between tu kita berhenti lah untuk rehat sekejap kan. Tak payah nak kalut-kalut sangat lah sebab kita keluar awal kan. Harapnya kita sampai Melaka pun awal lah. Sempat untuk kita makan-makan ke apa ke sebelum kita balik rumah. Okey, so jom kita teruskan menjadi perjalanan kita. Jom kita teruskan kembali perjalanan kita. Okey, ayo kita teruskan. Oh, merah. Tak tempat nak apa. Nak jumpa dengan kamera rider. Tak apalah, kita jumpa selepas ini guys. Alright. Oh, hujan guys. Sebelum sampai Kuala Kangsar, lebih kurang dalam 10 kilo lagi nak sampai tol. Hujan dah turun lah. Basah. Inilah dia lumrah kehidupan seorang rider. Ada yang tak berani nak meneruskan perjalanan sebab takut hujan, takut kebasahan. Okey. So kita teruskan juga lagi perjalanan kita. Yalah, nak buat macam mana kan? Dah nak hujan, hujan je lah. Kita pelan-pelan je lah. Sebab kita tak nak sampai lambat sangat lah dekat Melaka nanti. Macam dulu-dulu sebelum-sebelum ni kan. So kita terpaksa gerakkan jugalah perjalanan kita ni. Okey, kita jumpa tempat ini di atas highway pula. Okey, bye. Okey guys, kita dah mampiri Terowong guys. So kat sini dia dah tak hujan sangat dah. Ada macam gerimis-gerimis halus. Jalan pun jam sikit lah. Bukan jam sikit ni, jam banyak juga. Sebab tadi 3 lorong. Lepas tu dia sempit jadi 2 lorong. Sebab masuk Terowong kan, dia ada 2 lorong lah. So seperti yang aku cakap dalam hari pertama tu, ini adalah Tunnel 1, Tunnel 1 Terowong Meru.
Inilah dia Terowong Meru. Sebelah sana Terowong Menora lah. Dan di tengah-tengah ni macam aku cakap hari tu lah, dia ada satu orang kata laluan yang boleh menghubungkan antara dua terowong daripada sini dan juga ke sana. Daripada Terowong Meru ke Terowong Menora dan sebaliknya lah. Nanti ke depan nanti aku tunjuk. Sini lah. Ini dia. Dia tutup. Ni. Ni. Tu dia. Di situ. Okey. So terowong ni dia ada dua belah lah, dengan nama yang tersendiri. Alright guys, so kita teruskan lagi perjalanan kita. Nanti lepas ni aku update lah apa-apa lagi. Tengok keadaan, mungkin kita orang balik lalu ikut KL kot, sebab Kamen Rider ada hal sikit dia nak settle dekat KL. Okey, kita jumpa selepas ini guys. A few moments later. Okay guys, so sekarang kita singgah sekejap dekat RNR Simpang sebab Kamen Rider kata dia nak pergi toilet. Lepas tu dia nak cari donat dia. Dia ngantuk tadi kena durian kan. So kita singgah lah kejap kat sini. Aku pun minum air ni je, air Coke, Pepsi, Coke Zero. Coke Zero. Zero sugar. Minum air ni kejap, buat rasa manis-manis sikit lah. Manis aspartam. Okay, so kita lepak sekejap sini. Kat sana pun ada juga bikers. Nak balik juga. Okay, alright, kita rehat sekejap. Lepas tu sekejap lagi kan kita teruskan kembali perjalanan. Okay guys. Selepas 10 minit berhenti, Kamen Rider cari donat tak jumpa lah. Jadi kita teruskan kembali perjalanan kita lah. Dia kata cari donat kat KL je lah kalau nak. Okay, orang pun ramai gila. Jalan pun trafik agak padat jugalah. Jam. Okay, so kita teruskan kembali lah perjalanan kita. Alright, kita jumpa dekat KL nanti guys. See you. 6.40 petang, kami stop sekejap kat RNR Jejantas Sungai Buloh untuk rehat-rehat dan solat jamak kasar buat seketika. Sambil-sambil itu boleh juga kami minum-minum sekejap. Kerak dah teking ni. Tekak dah kering ni guys. Okay guys, sekarang dah pukul 7.10 minit malam guys. So kita dah masuk KL lah. Kita masuk KL dah. Okay, so Kamen Rider ada hal sikit. Dia nak ambil kunci homestay katanya. Sebab nanti besok lusa dia bercuti lagi di KL. Dia bercuti kat KL pula. Okay, so tinggallah aku dengan Lina bekerja. 2 orang je. Passion pun ramai. Tak apa. Kita buang dulu tepi-tepi masalah orang kata kerja ni. Sebab sekarang kita dalam mood bercuti kan. Okay, so kita pergi KL dulu. Dan nanti kita akan makan mungkin dekat KL lah. Tengok. Okay, cuaca pun nampak macam mendung sikit. Ini ada pemandangan kota metropolitan Kuala Lumpur. Kat depan sana ada Plaza Tol Jalan Duta. So kita akan melepasi Plaza Tol dan juga terus ke masuk pusat bandaraya. Okey, kita jumpa selepas ini guys. Dia dekat tempat Kamen Rider ambil kunci nanti. Okey, jumpa selepas ini guys. Later. Okay guys, kita dah sampai dekat Plaza Rah. Plaza Rah. Okay, so kita tunggu sekejap lah. Kamen Rider pergi ambil kunci. Dia pergi check in homestay dia kat atas ni. Okay, so siap nanti. Lepas ni kita pergi makan. Aku tak tahu nak makan kat mana. Tengoklah, katanya
macam nasi lemak burung hantu, sedap lah. Nanti kita try lah, tengok macam mana. Okay. Alright, kita jumpa selepas ni guys. Okay guys, so perut dah lapar. Kamera rider pun dah settle dah. Tugas-tugas khas dia. Jadi kita mencari makanan yang agak sedap, diperkatakan di sini. So kita memilih nasi lemak burung hantu sebagai santapan rohani kita pada petang pada malam ini. Ayo kita. Okay guys, so kita dah ada dekat nasi lemak burung hantu guys. So aku order nasi lemak tambah paru. Paru dengan aku tambah sambal, dengan air Nescafe Ice dengan ais kosong. Okay. So kat sini harga dia boleh dengar lah kan. So total apa yang aku minta tadi RM26 seporsi. Okay. Kenapa nasi dia kat sini dia macam harga dia agak sikit lah pricey banding dengan yang nasi lemak tepi dekat Medan Selera apa semua kan. Sebab dia guna beras basmati. Okay. Harapnya tak mengecewakan lah. Itu dia. Okay. So kita makan dulu kat sini. Tunggu makanan sampai. Sekarang ni kamera rider tengah order lah. Aku tak tahu lah dia order apa kan. Dia tengah order. Tengoklah apa dia order sekejap lagi. Okay. So kita menjamu selera dulu lah. Okay, jom makan. Makan apa? Belum ada lagi. Kejap lagi lah. Tunggu makanan sampai. Okay. Perut dah lapar guys. So, inilah masanya untuk kami melantak pada malam ni. Dan kami memilih untuk makan kat nasi lemak burung bangau. Nasi lemak burung hantu. Poknik makan nasi lemak lauk paru, manakala Kamen Rider pula makan nasi lemak lauk ayam berempah. Yang spesialnya, nasinya ini menggunakan beras basmati guys. Walaupun harganya agak kayangan, tapi pada kami, ianya sangat sedap. Jom kita menteka darah dulu guys. 1 hour later. Okay guys, so selesai sudah kita makan nasi lemak burung hantu tadi ya. Sedap lah pada aku. Memang orang kata menyelerakan. Cuma yalah, portion dia tu tak berapa besar lah pada perut aku ni. Perut Kamen Rider mungkin lah mencukupi, tapi perut aku mungkin kurang sikit lah. Kalau perut bodybuilder memang confirm tak cukup. Confirm. Okay. So kita dah dalam perjalanan nak balik lah kat KL memang macam ni lah. Dia jam sikit lah. KL memang jam. Sekejap macam mana aku salah masuk ni kot. Ni Sogo. Sebelah sini apa? Pertama kompleks. Ni salah masuk sikit tapi tak apa. Kita boleh selit sikit. Motor macam ni okey lah kan, biasalah motor kan. Okay. So perjalanan agak jauh dan aku rasa mungkin aku isi minyak dekat sini je kot. Entahlah. Dia tak boleh dia boleh terus. Kita masuk sini lah. Sudah. Sudah. Apalah, terus je lah. Aku dah lupa jalan lah. Boleh kot jalan yang sama je ni. So mungkin aku isi minyak dekat Simpang 4 lah orang kata. Mungkin kita isi minyak dekat Simpang 4 lah. Sebab minyak ada 3 bar lagi ni. So kita terus je. Kita akan boleh juga ni ikut terus ni sebenarnya. Tapi jam sikit lah.
So kita jumpa selepas inilah. Aku pun nak cakap dengan orang kata nak menempuhi kesesakan lalu lintas dekat KL ni. Dia dah macam bercampur aduk siul. Oh. Aduh. Tapi dia laju pada aku. Dia boleh ciluk kan. Aku tak berapa berani nak ciluk lah. Okay guys, so kita jumpa lagi selepas ini. Tengoklah dekat mana-mana atas highway nantilah Okay guys, dah jumpa lagi. Hihihi. 1 hour later. Okay guys, so tadi kita berhenti sekejap dekat arena Senawang. Kamen Rider kata dia nak kencing. Bas lalu. Bagi dia potong dulu. Melo. Bas melo. Okay. So kita berhenti kejap tadi. Kencing. Ni Kamen Rider. Lepas tu kita rehat-rehat sekejap dalam lebih kurang 20 minit kot. 10 minit 20 minit tadi. Sekarang kita teruskan kembalilah perjalanan kita yang tak jauh dah, insya-Allah. Semoga tak ada apa-apalah yang tidak diingini terjadi. Okey, so minyak aku berbaki lagi 2 bar. InsyaAllah boleh sampai Simpang 4 lah. InsyaAllah. Dan aku rasa sampai rumah mungkin berkelip kot. Sekarang dah jalan 365 km. Okey. Sampai sini dululah kisah ride kita pada kali ini. Terima kasih buat Kamen Rider kerana sudi ride dengan aku. Kita orang pergi Betung 3 hari 2 malam. Dan kita panjangkan lagi ride kita sampai ke Yala lah. So alhamdulillah lah, segala-galanya dipermudahkan. Dan insyaAllah nanti aku dengan Kamen Rider akan berpisah dekat Simpang 4. Aku masuk tu Simpang 4. Kamen Rider dia ikut tu Aikro. Sebab rumah dia lebih dekat dengan Aikro. Okey. So sampai sini dulu kisah ride kita pada pagi ini lah. Pada kali ini. Okey, so insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi ride yang akan datang. InsyaAllah bulan 8 nanti kita akan ride lagi sekali. Dan kita akan bawa orang pencin untuk masuk Thailand. Kita akan bawa sahabat kita yang sudah officialnya pencin. 1 hari bulan 6 hari inilah. So dia dia dah orang kata dia dah bebas daripada tugas-tugas hakiki dia sebelum ini. Dia dah clear dah. Dia dah tenang fikiran dia dah. Dia dah pencin dah. Okey. So tahniah buat Wan Bas kerana pencin. Dan nanti bulan 8 insya-Allah kita orang nak bawa dia masuk kalau jadi insya-Allah kita akan bawa dia masuk Hanyai. Lepas tu pergi ke Songkla. And then kita terus ke Patani, Yala dan terus balik ikut Bukit Bunga lah, Kelantan. Okey. Okey guys, so sampai sini dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam ride yang akan datang. Bye bye semua guys. Stay ceria, sentiasa ceria dan happy selalu. Bye bye guys, selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Woohoo! Yeah, terbaik. Tiga hari yang penuh cerita, tayar bergolek membelah bumi Betung, Yala, dan Patani. Menjejak damai di sebalik jeram dan rimba, berkongsi tawa dengan sahabat sekepala. Kini, deruman enjin kembali solo. Sahabat seperjuangan sudah pun membawa haluan sendiri.
Dan di saat layar mencecah bumi sendiri, ada satu rasa syukur yang tidak terucap. Perjalanan mungkin sudah tamat, tetapi memori di atas jalan raya akan terus hidup dalam setiap hela nafas. Jumpa lagi guys dalam episod Ride yang akan datang. Selamat malam semua. Assalamualaikum.